muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruhlah anak kamu semayang ketika dia umur 7 tahun. Kalau dia dah semayang ketika usia dia 10 tahun, pukul. Maka ulama telah kiaskan, seperti mana Nabi kata muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, maka samalah juga suruhlah anak kamu puasa ketika dia umur 7 tahun. Jadi pada ketika anak umur 7 tahun, wajib bagi ibu bapa suruh dia puasa. Wajib. Seperti mana anak dah umur 7 tahun, kena suruh dia semayang. Kena suruh. Macam apa maksud suruh? Pantau. Kita suruh dia semayang, kemudian kita tanya balik, dah semayang ke belum? Itu masuk pantau. Supaya anak ni dia masukkan dalam otak dia, ibu dia akan tanya kalau dia dah semayang ke belum. Dia akan ambil berat. Ada satu orang ulama, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ditanya kepada ayah beliau ketika ayah beliau datang ke Seri Petaling. Beliau mempunyai anak yang berjaya di segi agamanya, ulama yang hebat, terkenal. Apa tips dia jaga anak dia? Beliau bagi dua. Pertama, tidak menceritakan kepada orang lain kelebihan anak. Itu yang pertama, yang dia buat. Yang kedua, sentiasa memantau anak. Tak ceritakan kelebihan anak, tak cerita. Maksudnya kalau anak kita berjaya, kita syukur dengan Allah, alhamdulillah, kan? Apa kesan buruk orang yang cerita suka sangat hebahkan kelebihan anak dia? Apatah lagi zaman media sosial ni, lagi tak bagus. Dia tunjukkan di media sosial, anak dia boleh buat ni, anak dia boleh buat ni. Dia tak bagus. Untuk jaga masa panjang, tak bagus untuk anak tu. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab menyatakan az-zuhuru yaqsimuz zuhur. Az-zuhuru yaqsimuz zuhur. Zuhur ni maksudnya populariti. Populariti akan mematahkan tulang belakang. So dia kena hati-hati. Memang dia suka orang puji anak dia, tapi dia akan jadi beban untuk budak tu nanti bila dia besar. Sebab dia nak jaga kualiti diri dia, dia terpaksa membebankan diri dia. Nak jaga, nak maintain. Maknanya dia akan jadi orang yang buat sesuatu kerana orang lain. Akhir sekali budak tu jadi depres. Masa muda, masa kecil cemerlang, besar tak tahu hilang gimana. Masa kecil genius, dicanang sini sana oleh ibu bapa dia, besar tak jadi apa pun. Sebenarnya kesilapan ibu bapa dia, kerana dipanggil populariti ni, dia membinasakan kalau belum sampai waktu dia. Orang kenal ni sebenarnya musibah orang kenal. Jadi budak kecil ni tak sepatutnya orang kenal merata-rata, sebab dia zaman tarbiyah, dia panggil zaman nak kena bentuk. So dia tak boleh nanti kalau dia dah ada nama, dia nak belajar kena pukul sikit, tak boleh. Nak kena tak boleh, nak bercampur dengan orang tak boleh. Sebab itu dunia sekarang, dunia yang mencipta suatu keadaan orang cari populariti. Sebenarnya dia akan rosakkan secara pasti. Memang kita suka, kita orang puji anak kita, kita upload video ni, tetapi ketahuilah sesungguhnya budak tu dia besar tak jadi apa nanti, kerana telah menimbulkan tekanan dalam hidup dia. Akhir sekali dia tinggalkan keluarga dia kerana dia tak suka dengan cara keluarga dia yang suka menunjuk-nunjuk tentang diri dia, dan dia tak jadi apa-apa. Dan betul nasihat. Dan yang kedua adalah memantau anak. Memantau ni maksudnya bila anak tu dia keluar rumah, kita pantau dia pergi pukul berapa, dia balik pukul berapa, dia pergi dengan siapa, supaya dalam otak anak ni, anak tu dia fikir pergerakan dia, ayah dia akan ambil tahu. So orang yang dia rasa pergerakan dia itu diambil tahu oleh orang yang dia hormati, so dia lebih berhati-hati dalam pergerakan dia. Dia tak jadi ikut suka dia. Tak bagus. Orang yang masih muda, dia tak boleh ada satu boleh buat ikut suka, tak boleh. Tak boleh. Dia masih lagi waktu yang kena ditengok. Tak boleh. Tak payahlah ikut percakapan orang moden ni. Itu semua hanya akan merosakkan sahaja. Dia perlu masukkan dalam diri dia
akan ada orang tengok dia. Penting. Saya dengar ada wawancara dengan Datuk Awi kan. Dia kata walaupun dia dah besar apa, dah main muzik ni, dia kalau ingat dia bapa dia, padahal dah besar tu, dia ingat saja muka bapa dia, terus dia jadi macam ada takut. Ada takut dan macam ada berhati-hati dalam tindakan. Maknanya mungkin dia banyak sejarah dengan ayah dia masa kecil tu. Apa sejarahnya? Tapi sebenarnya bagus. Kalau satu orang budak dia rasa tak ada siapa tengok dia, cakap dia akan buat ikut suka. Kerana bebas ni dia ada waktu dia. Popular dia ada waktu dia. So jangan popular sebelum waktunya dan jangan bebas sebelum waktunya. Perkara itu hanya sementara, confirm sementara sahaja. Dia akan rosak bila dia akan datang nanti. Jadi maka suruh anak puasa, tapi dalam fiqh kata syarat nak suruh anak puasa umur 7 tahun budak tu mampu. Dia ada syarat tambahan, itaqah, mampu. Kalau dia ada jenis ada sakit ke, kita tak boleh suruh dia puasa. Ataupun suruhlah dia belajar puasa yang yuk ke 3,5 hari ke. Tetapi kena latih daripada kecil. Dan kalau dia umur 10 tahun, kalau dia tak sembahyang pukul. Quran kata pukul. Nabi kata pukul. Jadi ibu bapa kena ambil berat ni bab sembahyang anak. Apa tujuan pukul? Pukul tu pun dia ada syarat dia. Pukul itu tidaklah sampai pecah darah. Bukan, syarat dia jangan sampai pecah darah, apatah lagi patah tulang. Pukul itu sebagai suatu isyarat daripada ayah kepada anak bahawasanya benda ni penting. Itu je maksudnya. Supaya anak ni faham sembahyang ni penting. Begitu ayah ambil berat tentang sembahyang sehingga ayah sanggup pukul. Ayah memang sayang kat dia, tapi pas sembahyang pukul. Jadi akan dimasukkan dalam minda budak itu yang sembahyang ni penting. Yang melihat sembahyang penting ke tak penting ke, yang corak pemikiran budak tu keluarga dia. Kalau dia tengok ibu bapa dia pun macam tak ambil berat sembahyang, akan masuk dalam fikiran dia sembahyang tak penting. Biasa je dia musafir dengan mak bapak dia, waktu sembahyang tak berhenti pun. Waktu sembahyang zuhur habis tak berhenti. Kok kata jamaah takhir tak sembahyang juga. Jadi kalau itu yang dia lihat berkali-kali dalam rumah dia, yang dia tahu subuh matahari naik ayah dia tidur lagi, itu yang dia tahu. Dan dia tengok daripada dulu. So macam mana kebesaran, kepentingan sembahyang subuh tu boleh masuk dalam hati anak dia? Sebab benda yang berulang-ulang kali yang dia nampak, ibu dia ke, ayah dia ke tak ambil berat. Maka kalau dia membesar dalam keadaan tak ambil berat sembahyang, kesalahan itu boleh dikembalikan juga kepada ibu dan ayah dia. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani. Setiap anak itu dilahirkan dengan fitrah. Kedua ibu bapanya yang menjadikan dia Yahudi, ataupun kedua ibu bapanya yang menjadikan dia Nasrani. Kalau kita nak anak kita rasa besar sembahyang, kita kena tunjukkan sembahyang itu penting. Waktu penat macam mana pun sembahyang, musafir macam mana pun sembahyang, lama-lama dia nampak sembahyang penting, sampai nak kena pukul. Maka begitulah juga puasa. Puasa disuruh dia ambil berat, bagi reward, bagi hadiah. Habis puasa dapat RM1 satu hari, dapat RM30. Ikutlah apa hadiah. Ini semua perlu untuk menjadi pemangkin. Sangat penting untuk perkara ini dilakukan. Dan lain-lain perkara berkaitan dengan puasa sudah tentulah dia simple je. Rukun puasa ada 2. Setengah ulama kata ada 3. Simple. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Dan rukun puasa yang ketiga adalah as-saim, orang yang puasa. Kena ada orang baru puasa itu jadi. Jadi rukun puasa ada 3 ataupun 2. Yang pertama niat yang betul. Yang kedua adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa. Sebab itu bila kita nak study bab berpuasa, kita kena refresh balik. Macam mana nak niat puasa, bila nak niat. Niat ni daripada maghrib sampai subuh, antara tu waktu niat. Tengah tarawih, tengah buka puasa, lepas tengah moreh, itu semua waktu boleh niat, tak ada masalah.
Cuma adat tempat kita bagus. Lepas mayang witir ramai-ramai niat. Ramai-ramai niat, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah ta'ala, tapi bagusnya ditambah dengan terjemahan. Ada setengah tempat dia tak buat terjemah.